Menarik 10. Belum ada keperluan untuk membina sekolah menengah kebangsaan baharu di kawasan Parlimen Lawas dalam tempoh terdekat, termasuk pembinaan SMK Long Semado. Timbalan Menteri Pendidikan 1 Muslimin Yahya berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan analisis data kemasukan pelajar dari 2017 hingga 2019 oleh KPM melalui Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak. Bagaimanapun ujarnya, sekiranya terdapat keperluan untuk membina sekolah baru, pada masa depan KPM akan mengambil langkah yang sewajarnya bagi tujuan tersebut. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan ahli Parlimen Selangau Barubian berhubung status terkini perancangan pembinaan SMK Long Semado dengan anggaran kos RM35 juta. Menjawab pertanyaan sama, Muslimin berkata, Kementerian Pendidikan telah menyediakan 4 sekolah menengah kebangsaan untuk penduduk di Parlimen Lawas, iaitu SMK Lawas, SMK Merapok, SMK Terusan dan SMK Sundar. Lembaga Multimedia Sarawak SMA telah meluluskan projek interim untuk menyediakan capaian internet di kawasan luar bandar khususnya. Ini kerana pihaknya prihatin dengan kesusahan para pelajar untuk mendapatkan jaringan internet bagi menyiapkan kerja sekolah. Pengurus Besar SMA Dr. Zaidi Razak berkata, ia merupakan langkah sementara sebelum projek kekal dilaksanakan. Tambah beliau, sebuah syarikat pemegang lesen penyedia kemudahan rangkaian NFP dan penyedia perkhidmatan rangkaian NSP turut menyatakan hasrat untuk memberi capaian internet percuma kepada pengguna di kawasan terbabit. 8 kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak pada Khamis, 6 di Kuching manakala 2 dikesan di Miri. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,053 kes. Sementara itu, terdapat penambahan 6 kes baru positif COVID-19 di Kesan melibatkan kluster besi. Ini menjadikan jumlah kes positif melibatkan kluster ini meningkat kepada 11 orang termasuk kes indeks. Dimaklumkan juga bahawa 16 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Anggota Polis Diraja Malaysia PDRM dijangka akan dilengkapi peralatan kamera badan bermula tahun depan dalam usaha meningkatkan integriti pasukan keselamatan itu dalam menjalani tugasnya. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, perolehan kamera badan itu di bawah pelan pelaksanaan pemasangan kamera badan yang mana ia membabitkan cadangan perolehan sebanyak 2,168 unit kamera jenis 4G. Hamzah berkata demikian ketika menjawab soalan Oscar Ling Chayu PH Sibu yang meminta kerajaan menyatakan perkembangan rancangan melaksanakan pelan memasang kamera badan pada anggota PDRM bagi mengelakkan salah guna kuasa dan rasuah. Negara-negara di seluruh dunia akan terus mengalami dilema untuk memilih sama ada kesihatan atau ekonomi bagi tempoh sekurang-kurangnya 2 tahun lagi walaupun sesudah vaksin COVID-19 ditemui. Demikian kata pengarah urusan pembangunan dasar dan perkongsian Bank Dunia, Mari Pangestu semasa acara dialog CEO APEC 2020 bertajuk Asia Pacific Time yang diadakan secara maya pada Khamis. Ujarnya walaupun vaksin ditemui, ia dijangka sampai ke negara maju terlebih dahulu dan negara membangun perlu memastikan mereka juga mendapat akses yang adil dan saksama di samping memastikan ekonomi turut dapat dipulihkan. Ini bermakna katanya lagi negara-negara masih perlu melakukan 3T iaitu testing, ujian, tracing, mengesan dan treatment rawatan. Di samping mendapatkan data yang baik bagi memastikan ia dapat memantau rakyat dan mencegah daripada berlakunya gelombang jangkitan kedua atau ketiga. China akan terus membuka pintu bagi membolehkan kitaran ekonomi dan perdagangan domestik serta antarabangsa kekal beroperasi. Presidennya Xi Jinping berkata, pembukaan ekonomi China untuk dagangan dua hala antara lain membuka ruang kepada syarikat luar mengembangkan pasaran di republik itu. Katanya syarikat asing boleh meneroka pasaran China akses populasi yang luas. Beliau menambah, China juga komited meneruskan usaha perdagangan bebas bersama lebih banyak negara selain terbabit secara aktif dalam mekanisme dua hala dan serantau. Ini semua bagi membina standard ekonomi terbuka China yang lebih tinggi dan menambah baik sistem pelaburan asing berdasarkan model perjanjian sedia ada.
Jabatan Kesihatan dan Kemanusiaan Amerika Syarikat (AS) enggan bekerjasama dengan bakal Presiden Joe Biden sehingga Pentadbiran Perkhidmatan Awam (GSA) mengesahkan kemenangan calon Demokrat itu dalam pilihan raya Presiden 2020. Setiausaha Jabatan Kesihatan itu, Alex Azar, berkata jabatan itu hanya mengikut panduan sedia ada. Ketua GSA Emily Murphy dilaporkan belum menandatangani dokumen yang diperlukan untuk membolehkan permulaan tempoh peralihan dibuat secara rasmi. Justru itu, pasukan Biden tidak boleh akses kewangan kerajaan dan bekerjasama dengan Badan Persekutuan. Ujian saringan kedua COVID-19 bagi penyerang Liverpool, Mohamed Salah, masih menunjukkan keputusan positif. Perkara tersebut disahkan sendiri oleh Persatuan Bola Sepak Mesir (EFA) pada Rabu. Salah sebelum ini disahkan positif COVID-19 pada Jumaat lalu menjelang kelayakan Piala Afrika menentang Togo. Salah dikabarkan akan terlepas untuk bermain bersama Leicester City Ahad ini. Salah juga berkemungkinan akan dikecualikan daripada beraksi bagi Liga Juara-Juara membabikan Liverpool menentang Atlanta minggu depan. Atlet negara So Wai Ching memahat nama dalam buku rekod dunia menerusi rekod pendakian tangga berketinggian menegak tertinggi dalam sejam kategori lelaki bersempena sambutan Hari Rekod Dunia pada Rabu. Pelari menara nombor 2 dunia itu merekodkan larian menara sejauh 1.295 km bersamaan 66 tingkat. Wai Ching yang turut merupakan Presiden Persatuan Larian Menara Malaysia mudah mengatasi rekod 1.227 km milik David Robles Tapia yang dilakukan di Zaragoza, Spanyol pada 2019. Bagaimanapun, Wai Ching masih menunggu penilaian rasmi yang akan diumumkan dalam masa 2 hari. Ditanya mengenai sebab beliau ingin melakukannya, Wai Ching berhasrat untuk mempromosikan Malaysia di mata dunia, menggalakkan lebih ramai orang untuk menceburi sukan maraton dalam bangunan itu, di samping ingin menggumpul dana buat aktiviti persatuan sukan tersebut bagi tahun 2021. Ribuan penunjuk perasaan anti kerajaan kembali memenuhi jalan raya pada Khamis mengulangi tuntutan mereka untuk perubahan politik. Para penunjuk perasaan berkumpul di daerah perniagaan Bangkok di Raja Parasong mengulangi tuntutan termasuk desakan supaya Perdana Menteri meletak jawatan. Penunjuk perasaan menyembur air dan melempar cat ke ibu kota polis itu dan menyimbah cat pada papan tanda di pintu masuk. Polis anti rusuhan Thailand menembak gas pemedih mata dan meriam air untuk menyuraikan penunjuk perasaan anti kerajaan. Pusat Perubatan Erawan di Bangkok melaporkan sekurang-kurangnya 5 orang termasuk 6 mengalami kecederaan akibat tembakan dan 32 orang cedera gas pemedih mata. Bagaimanapun, polis sedang menyiasat dalang di sebalik insiden tembakan berkenaan. Menarik 10.